A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak surau, terutamanya sahabat saya Abang Ahmad Zaki yang sudi memberi jemputan ke surau tuan-tuan. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk menggunakan ruang masa ini menghuraikan tajuk yang diberikan kepada saya, insyaAllah. Yang kedua, kepada pihak surau dan tuan pengurusi surau, Prof, serta rukun tetangga, saya doakan supaya nampak yang benar itu benar, mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan Taman Seri Menguang dan yang berkorea dengannya dipandu ke arah diridhai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya, kepada rakan penyiaran kita Mutiara FM yang sudi mencemar duli bersama kita hari ini, Allah Ta'ala sentiasa memberikan kebaikan kerana sentiasa menyiarkan kuliah-kuliah dan pendidikan agama. Amin. Seterusnya, kepada para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, ada salah silap kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin, muslimat semuanya, saya doakan dan kita doa sama-sama. Yang pertama, Allah sudi ampunkan dosa kita. Amin. Yang kedua, kita doa supaya Allah Ta'ala sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, kita mohon Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya di bulan Ramadan, walaupun amalan kita tak cantik tak mana. Amin.
Yang keempat, kita minta Allah sudi bagi peluang kita sampai Mekah Madinah lagi, insya-Allah. Amin. Baik. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Soalan tu selalu kita tanyalah. Tapi kalau tak sihat tak boleh main lah ni kan. Yang main ni confirm sihat kan. Tapi macam Tok Arab, masa kami duduk kat Mesir dulu, betul Ustaz no? Dia akan sentiasa tanya, walaupun sembang 5 minit, 3 kali dia tanya apa khabar. 3 kali dia tanya apa khabar. Sebab tu kalau tuan-tuan kenal mana Tok Arab ke apa duduk dia, tuan-tuan tanya dia, kaifa haluka? Dia akan jawab alhamdulillah ana okey semua. Lepas tu dia sembang ni macam mana boleh. Lepas tu kita tanya dia lagi sekali, hang sihat ke? Alhamdulillah, dia cukup suka. Dia cukup suka. Jadi saya rasa eloklah budaya tu pun kena kat kita. Walaupun semua sihat, mai sini tanya jugalah tuan-tuan semua sihat, dan saya harap semuanya sihat insya-Allah. Baik. Hari ini tajuk yang disampaikan kepada saya, cabaran umat Islam masa kini. Maknanya kita nak bincang tentang istilah dia, what is going on. Itu cerita dia lah. Tajuk ni gerun. Saya pun tak mahir. Kalau orang tua, ustaz-ustaz tua terror lah cakap. Jadi saya pun gelabah. Jadi disebabkan gelabah tu, kita kena baca doa banyak-banyak lah, supaya tajuk kita elok. Jadi sebelum kita mula, tanamkan dulu niat menuntut ilmu. Kata pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, kitab lama, nama kitab Arab dia Ta'limul Muta'allim, terjemah Melayu pelita penuntut. Niat ilmu ni, mengaji ilmu ada 3. Pertama kerana Allah, kedua untuk menghilangkan kejahilan diri, ketiga untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan yang mana mai hari ni ada tanggungjawab. Lepas habis ni jangan duduk saja. Apa yang tuan-tuan dapat yang elok, kena cerita ke orang. Walaupun pendek, sikit sudahlah, seperenggan pun tak apa, ngam. Yang penting tegakkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Betul niat tu dulu semua, buh dalam hati kita. Baik, dengan niat yang itu, yang cantik tadi tu, kerana Allah, tujuan untuk menghilangkan jahil dan nak tegak la ilaha illallah, kita nak baca Fatihah sebagai muqaddimah. Fatihah ni penting. Sebab apa? Sebab boleh jadi kita duduk tak faham, kita baca Fatihah, Allah buang dosa kita, kita faham duduk mengaji insya-Allah. Jadi kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian para alim ulama, asatizah, tuk-tuk guru. Malam ni khusus kepada Maulana Syekh Abdullah Bukhari dan juga kepada Cikgu Sopiah, seorang guru di sekolah Kebun Sirih, mengajar saya pagi tadi pukul 11 masuk Pematang Pasiak. Cikgu kami ajar bahasa Inggeris. Dan kepada semua guru-guru para alim ulama di negeri Pulau Pinang khususnya, dan seluruh dunia secara amnya. Kemudian niatkan kepada ahli qaryah, masjid, surau Al-Hanan, dan masjid dan taman Seri Mengkuang, yang mana pi dahulu daripada kita. Niatkan juga dengan Al-Fatihah tuan-tuan ni, coronavirus pun hilang. Yang mana yang sehat kekal sehat, yang mana yang sakit bagi sehat berkat Al-Fatihah ini. Yang mana yang tak kena jangan kena, yang mana yang kena cepat sembuh. Dan Allah seriatkan hujan di negeri-negeri yang tengah hujan sekarang, dan Allah bagi air surut, jangan nak bagi lama, dan jiwa kuat untuk sabar atas apa yang Allah bagi berkat Fatihah yang kita baca. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Apakah yang dimaksudkan dengan cabaran? Sebab tajuk kita cabaran umat Islam masa kini. Apa maksud cabaran? Kena tahu dulu, baru kita boleh tahu apa benda kita nak bincang. Dengar cabaran macam faham, tapi kalau tanya apa sinonim dia, tak boleh jawab. Dengar cabaran faham. Siapa tak faham cabaran tu apa? Faham. Tak ada siapa tak faham lah. Faham. Tapi cabaran tu apa dia? Cabaran, ambil bahasa mudah dulu. Kalau satu orang mai depan kita, dia kata, aku cabar hang. Kalau dia kata, aku cabar hang, maknanya apa? Aku nak lawan dengan hang. Bahasa kita kata, aku nak challenge hang. So, bila kata challenge dengan lawan, itu cabaran. Kalau cabaran, benda hak berlawanan. Benda hak challenging kepada orang Islam. Kalau dalam bahasa lain, benda hak berlawan arus dengan orang Islam. Yang ketiga, yang keempat, benda yang orang Islam kena berdepan. Dia pikuk no. Orang Islam tak pikuk no. Orang Islam patah balik ikut ni. Jadi kena bertembung, berdepan. Apa dia yang orang Islam nak berdepan? Apa dia yang orang Islam nak lawan? Apa dia orang Islam nak challenge? Apa dia orang Islam nak bersemuka masalah ni? Tu tajuk dia sebenarnya. Bila habaq lagu tu baru faham kan? Kalau tajuk cabaran umat Islam tak faham lah. Dia faham sebab bahasa Melayu, tapi dia tak reti. Jadi bila kita kata cabaran ialah apa benda yang nak umat Islam berdepan dengan dia lah ni. Apa dia benda yang umat Islam akan confirm bertembung dengan dia. Dia pikut tu. Orang Islam kena main ikut ni. Orang Islam tak pikut tu juga. Dia kena main kot ni juga. Tu tajuk kita nak bincang hari ni. Apa dia? Tapi tak syok lah apa dia. Kalau apa dia, habaq lah. Hari ni kita berhadapan dengan internet yang laju. Kita berhadapan dengan hiburan yang banyak. Dan kita berhadapan dengan budaya yang tak senonoh. Sekian. Assalamualaikum. Tu kalau kita habaq lah apa benda kita nak berdepan. Tapi tak syok lagu tu. Kita susun dia punya silibus dia. Apa dia? Baik. Benda hak kita nak berdepan ni, apa dia? Satu. Dah tahu, kena buat apa? Betul lah kan? Orang Islam adalah satu agama, bahasa Inggeris kata, action oriented. Islam adalah agama yang kena buat kerja. Dia tak boleh duduk saja. Saya orang Islam. Tak betul. Kita kata-kata, hang murung. Dia kata pasal apa? Kata aku murung. Dah hang duduk saja. Dia kata, dah aku abang aku Islam. Islam kalau hang kena mangkit semayang. Tak semayang macam mana hang boleh kata hang Islam? Jadi Islam agama yang kena buat kerja. Saya orang Islam. Macam mana hang boleh kata hang Islam tak buat apa pun? Kena bangkit, pergi tolong orang. Bangkit, kena puasa. Kena semayang tarawih. Kena pergi haji. Kena bayar zakat. Mana boleh nak bayar zakat? Kalau duit pun tak ada, duit jadi asnaf zakat. Kena bayar zakat. Nak ada zakat, kena kerja. Kena buat kerja. Islam agama action oriented. Kena buat kerja. Saya orang Islam. Macam mana boleh kata orang Islam kalau duduk saja? Kena ada zuriat. Kena bangkit, kahwin, ada anak, didik anak pula, bagi jadi cerdik, jadi alim, jadi pandai, berguna kepada Taman Seri Mengkuang. Dia benda tu semua kena buat. Sebab apa? Islam. Sebab Islam. So Islam, semua orang faham, adalah agama action oriented. Islam agama kena buat kerja. Sebab tu kena habaq dulu. Sebab ni
tajuk-tajuk akhir zaman apa semua ni selalu orang duk bincang kan. Kena abang saya siap. Sebab ada orang dia guna otak cerdik juga. Dia kata kalau logo tu kena pindah pergi duk Mekah ha. Pasal Mekah setiap amalan 100,000 pahala. Cepat sikit masuk syurga kan. Tapi dia terlupa bahawa berkata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau, sahabat Nabi ada lebih kurang ratus ribu. Setengah ulama kata 150,000. Setengah ulama kata 200,000. Arwah Datuk Haruddin saya dengar dengan telinga saya dalam majlis arwah Tuan Guru. Tuan Guru kata boleh jadi dia pi sampai 400,000. Arwah Datuk Haruddin kata boleh jadi. Sebab Allah kata apa? Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menderu. Kalau dalam terjemah Melayu dia kata apa? Berdoyon-doyon. Tanya tuan-tuan, doyon tu binatang apa? Saya tak tahu. Berbondong-bondong. Bondong tu binatang tak tahu juga. Maknanya menderu lah orang masuk Islam. Ramai lah. Boleh jadi ratus ribu lah. Boleh jadi kata arwah Datuk Haruddin. Baik. Lepas tu, terima kasih, barakallahu fiik. Lepas tu, sahabat Nabi ada ratus ribu. Pasal Hajjatul Wada' saja 100,000 orang. Hang ni sepakat ulama. Hajjatul Wada' saja 100,000. Kalau Hajjatul Wada' saja 100,000, takkan sahabat Nabi 100,000. No yang duduk kat Mekah, yang duduk kat Madinah, yang tak ikut, yang duduk kat area jauh-jauh sikit daripada Mekah, yang tak mai, no yang duduk dekat Syria, yang duduk dekat Yaman, yang pergi berdakwah apa semua, yang tak ikut, mesti banyak. So kita katalah kita ambil 150, 200, 400, ambil tengah-tengah 250,000 lah kita kata. Dalam 250,000 sahabat Nabi, maqam sahabat Nabi yang ada di Mekah dan Madinah adalah sebanyak, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, 11,000 orang ya. 11,000 orang saja. Di Baqi' saja 6,000 orang, kata Syekh Yusuf. Di Baqi' saja 6,000 orang sahabat Nabi, termasuk ayah Nabi kat situ juga. Ayah Nabi, kalau tuan-tuan nak tahu maqam asal ayah Nabi di mana, di Madinah, tuan-tuan pergi kan, dia kan kat Madinah tu kan, dia ni masjid Nabi. Lepas tu dia ada ni kawan-kawan yang mana pergi, saya tak dan tunjuk lah. Ni saya punya ilmu baru lah bila saya menelaah apa dapat. Ilmu ni dia meningkat nanti tak? Lagi kita telaah, lagi dapat, lagi banyak kan. Sebelum ni saya bawa, saya tak teringat tahu mana. Baru ni pergi, tahulah tahu mana. Siapa yang dapat pergi lepas ni, Masjid Nabawi tu kan dia lagu ni Masjid Nabawi. Lepas tu dia ada kawasan luar yang ada payung tu kan. Keliling payung tu kan dia ada tandah. Tapi bukan atas tu tandah bawah. Atas tu pintu nak masuk dia. Boleh turun pergi tandah, boleh turun pergi parking kereta dekat bawah basement. Bapa Nabi Sayyidina Abdullah punya maqam asalnya di antara pintu nombor 5 dengan pintu nombor 6, tandah nombor 5 dengan 6. Dulu kawasan tu kubur. Nabi korek, Nabi bawa pergi kat Baqi'. Nabi kita sendiri korek ayah Nabi bawa pergi kat Baqi'. Tu. So ayah Nabi ada di perkuburan Baqi'. Jadi siapa nak pergi tempat asal ayah Nabi boleh pergi tengoklah, tapi jangan duk pergi Fatihah tu, tak ada dah. Dia dah pindah pergi Baqi'. Boleh faham lah? Dia pindah pergi Baqi'. So ayah Nabi duduk tahun situ. So ramailah sahabat Nabi 6,000 orang ada dalam perkuburan Baqi'. Sebab tu Baqi' adalah jannah, syurga. Syurga. Baqi' ni syurga. Siapa dapat tanam di Baqi', Allah, semoga Allah bagi jasad kita yang hina ni dapat diperkuburkan di perkuburan Baqi' suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu mereka yang mana yang kata nak pergi duduk Mekah apa dapat pahala banyak semua, dia terlupa sahabat Nabi ada ramai. Tapi dekat Madinah saja 6,000 orang. Dekat Mekah yang baki ada lebih kurang 5,000 orang. Habis hak lain 100,000 mana? Semua berselerak seluruh dunia.
Sahabat Nabi takkan tak hafal hadis Nabi. Siapa semayang di masjid aku 1000. Siapa semayang Masjidil Haram 100,000. Siapa semayang Masjidil Aqsa 500. Takkan mereka tak tahu hadis tu. Mereka lagi alim daripada kita. Hafal hadis daripada kita. Betul tak betul? Tapi mereka duduk jauh. Sebab mereka cerdik mengetahui bahawa Islam adalah agama kena buat kerja. Bukan agama duduk saja. Dia kena keluar buat dakwah. Tuan-tuan ni semua ni tanggungjawab ni. Kalau ada orang-orang yang bukan beragama Islam di Seri Mengkuang ni, tuan-tuan bertanggungjawab untuk cerita mereka Quran, cerita mereka pasal Rasul. Bukan pergi bergaduh. Kena bagi hadiah Quran kat mereka. Kena atok strategi. Prof kena atok strategi. Sebab apa? Kesian kat mereka. Mereka jiran kita, kawan kita. Tahu-tahu ke akhirat esok, mereka masuk neraka tak boleh keluar sampai bila-bila. Tak syok lah. Dia jiran kita kan. Kita tanggungjawab kita lah. Malulah kita dengan orang lain kan. Yang mana yang mereka bukan Islam semua. Tapi mereka boleh bagi orang lain Islam. Kita semua Islam. Berapa kerat ada. Tapi tak cerita langsung kat orang pasal Islam. Rugi ya. Bila tuan-tuan duduk fikir lagu tu, insya-Allah tuan-tuan jarang bergaduh lah. Jangan bergaduh. Tak buat apa, duk tengok klip pok, tak ada apa nak buat bergaduh. Jadi lagu tu lah. Okay. So, Islam adalah agama kena buat kerja. Baik, itu kita faham. Jadi bila ada cabaran, ada benda yang dia nak lawan, ada benda yang dia nak berdepan, ada benda yang dia nak bertembung, apa dia nak kena buat? Yang tu kita kena selesai dulu dalam perbincangan kita. Okey, jom. So, saya bagi satu-satu point dulu. Yang pertama, saya dah terjemah tuan-tuan, apa maksud cabaran. Semua orang faham dah. Cabaran umat Islam masa kini, iaitu apa yang umat Islam akan berdepan. Apa yang akan berlawan dengan umat Islam masa kini. Apa benda yang akan lawan arwah dengan orang Islam masa kini. Okey, kita faham dah. Cantik. So, apa dia? Dia punya perkara dia. Yang kedua, tuan-tuan jangan rasa benda ni walaupun tajuk dia masa kini. Masa kini tu nak cerita berkaitan dengan apa yang ada lah ni. Bukan nak cerita kata kenapa ada cabaran sekarang. Bukan. Saya ulang sekali lagi dah. Cabaran umat Islam masa kini, dia akan cerita masa kini apa cabaran dia. Kini tu. Bukan tajuk pasal apa lah ni ada cabaran dulu tak ada. Sebab lah ni ramai orang tersilap, dia bincang tajuk pasal apa lah ni ada cabaran dulu tak ada. Tu dia lah duk turun balak agak tuan-tuan. Sebab semayang berjarak-jarak. La haula wala quwata illa billah. Salah point lagu tu. Allah turun balak bila orang buat benda dosa yang besar, yang disepakat oleh ulama benda tu berdosa. Makna kalau kita terima kata banjir kali ni balak, kita terima corona sebagai balak, bukan pasal semayang jarak. Semayang jarak apa hukum dia? Sunat. Mana boleh turun balak sebab sunat? Bohong. Betul tak betul? Mana boleh bincang tajuk lagu tu? Tu salah tajuk lagu tu. Kita bagi orang takut. Sedangkan rapatkan soft itu kesempurnaan semayang. Semayang sah tak? Mana boleh kita bagi orang takut, tanamkan takut ke orang dengan perkara yang salah. Hak tu yang Yahudi duk buat, Amerika duk buat, tanam benda kat kita bagi takut. Padahal benda tu salah, tak patut kita takut. Contohnya yang orang tanam kat kita yang saya tak berapa setuju. Apa dia? Orang duk cerita kat kita, kata yang Ustaz Auni cerita lain. Ustaz Auni bagi kita maklumat. Bukan bagi kita takut. Cuba dengar balik ceramah Ustaz Auni. Ustaz Auni bagi kita maklumat untuk kita hadam, faham, mengaji, menelaah. Ada setengah orang dia cerita lain. Dia cerita, dia kata tu dia lah tuan-tuan. Tengok orang duk buat perancangan kat kita, duk bagi rosak kita apa semua. Orang tak baik rancang merosakkan Islam. Bukan hari ini, daripada Rasulullah lagi duk ada mesyuarat dalam Darun Nadwah nak bunuh Rasulullah. Betul tak betul? Sebab kita duk buat macam baru hari ini orang nak main bunuh orang Islam. Orang berkotak-katik umat Islam senang. Sebab tu saya kata hari ni, abang kata saya walaupun tajuk hari ni, tapi saya tetap nak baca hadis Nabi juga. Sebab Nabi yang betul. Nabi ajak kita benda betul.
Jangan kita assume, kita sangka agak, sebab Allah abang kata, jangan hampir sangat dengan benda sangka-sangka. Sangka-sangka ni banyaknya semuanya berdosa. Jangan. Orang nak bunuh umat Islam ni daripada dulu sampai ke depan. Jangan takut. Memang orang nak bunuh kita. Tapi nak tanya, mereka berjaya bunuh tak? Tak, sebab wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Depa rancang jahat, Allah ada rancang juga jahat nak buat kat depa. Sampailah tak jadi perang salib, depa nak bunuh orang Islam, nak bunuh. Menang tak kat Salahuddin Al-Ayyubi? Menang. Nabi Musa lari daripada Firaun, betul? Firaun kata dia nak bunuh Nabi Musa. Tuan-tuan boleh buka Quran surah Al-Qasas kalau tak silap saya. Tuan-tuan boleh buka Quran, tengok dengan mata kepala tuan-tuan sendiri. Sebab itu nak bincang, jangan bincang tang sini dulu. Bincang Quran dulu. Lepas Quran, bincang hadis. Jangan pergi bincang hadis mata-mata. Lagi tak betul. Hadis dia tak akan lari daripada Quran. Sebab tu kena bincang Quran dulu. Sebab tu saya nak bagi poin kat tuan-tuan. Nombor satu, ayat Quran dulu. Apa dalil yang saya kata ada benda yang akan berlawan dengan kita? Apa dalil dia dalam Quran bagi tahu kat kita? Benda tu dulu. Tapi sebelum nak cakap yang tu, saya kena habaq dulu. Jangan salah tengok tajuk. Tajuk ni penting. Sebab tu dalam jawab soalan ni, abang-abang nak ambil SPM apa? Baca soalan elok-elok. Dia kata apa? Tandakan yang salah. Jadi tanda yang salah. Jangan duk tanda betul. Kena baca soalan. So tajuk kita, cabaran umat Islam kini. So yang nak cerita, kini tu. Bukan cabaran. Cabaran bukan jadi hari ini. Sejak daripada zaman Rasulullah duk ada dah sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman Nabi Musa, daripada zaman Nabi Ibrahim, macam Ustaz Auni duk cerita apa semua kan. Daripada Namrud, mai Firaun, daripada dulu. Cumanya lah ni apa dia? Tu baru tajuk kita bincang, baru syok. Tiba-tiba kita bagi orang takut dengan benda tak betul. Tak kena. Kesianlah. Tuan-tuan semua macam saya dulu. Bila orang getak kita benda yang bagi takut, kita takut. Sebab tu orang kata, cara nak menang, tanam fear dekat orang. Bila orang takut, orang cepat nak bergantung. Allah dak dengan Nabi. Allah dengan Nabi mengajak zikir pagi kita. Apa dia? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Jadi jangan gelabah teruk sangat. Jangan gelabah teruk sangat. Allah habaq tak ada mudarat yang boleh jadi melainkan dengan izin Allah. Jadi kalau kita semua sepakat kata apa banjir apa semua ni balak, maknanya ada benda yang melibatkan arak, judi, rasuah yang berlaku yang orang Allah marah. Bukannya pasal tak rapat saf. Bukannya pasal tak boleh main-main kat masjid. Betul tak? Hadis Nabi kan, Nabi habaq, balak ni turun bila ada benda kabair, benda dosa besar. Baru balak turun. Tuan-tuan tak jaya, sekejap saya baca satu hadis. Sabak tak sampai lagi tajuk tu. Sabak bawa bertenang, tapi dah setengah jam dah mampu. Okey. Apakah asbab kita kata cabaran tu dia akan berlawan dengan orang Islam? Baik, kita buka surah apa? Surah ada 3 surah. Yang pertama surah Al-Jasiyah. Saya buka kat tuan-tuan dulu, surah Al-Jasiyah. Surah 45. Betul. Surah 45 ayat ke-35. Maknanya muka surat 52. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukalah surah Al-Jasiyah ayat 35. Dia habaq tajuk cabaran umat Islam akan berlaku. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Suraqallahul Azim. Apa maksud dia? Tolong baca Ustaz semua. Siapa ada terjemahan? Baca Ustaz. Yang demikian itu, zalikum,
Ini adalah kerana kamu bi annakum ittakhadhu menjadikan ayatillah, ayat-ayat Allah, sambung. Sebagai ejek-ejekkan. Maknanya kita ambil serius firman Allah, perintah Allah, hukum Allah. Tapi akan ada orang yang dia akan ejek apa yang Allah Ta'ala bagi. Sambung. Iya. Jadi dunia adalah satu perkara yang akan tipu daya kita. Jadi dia main kat sini, dia tipu kita ni. Umat Islam tak mau, dia kena lawan ni. Aku tak mau kena tipu. Yang tu tujuannya. Yang tu yang pertama. Betul? Habis. Surah yang kedua, sebelah dia selang dua surah. Surah Muhammad, surah 47, ayat yang ke-36. Bagi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Nabi Muhammad. Surah Nabi Muhammad ni belakang dia semua hum. Ini surah Nabi Muhammad. Ayat yang ke-36. Dengar saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Terjemahan. Nampak? Ingatlah bahawa kehidupan yang tak ada landasan iman, dia akan jadi main banyak. Macam itu orang utara dia kata hang main banyak. Bukan dia saja kata ayat Quran. Tu ayat Quran hang main banyak abang. Ya tu. Apa main banyak? Main banyak tu adalah kehidupan yang tak berlandaskan iman. So Islam adalah ada tiga, betul? Ada rukun Islam, rukun iman, ihsan, betul? So ada tiga. So kalau kita ada yang ni, kehidupan dia main kat sini, confirm kita akan berlawan dengan dia. Confirm kita akan lawan dengan dia. Clear, no? Lepas tu sambung sikit. Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa in tu'minu, kalau kamu beriman, Allah Ta'ala kata apa? Tadi Allah kata, siapa yang hidup tak ada iman, kehidupan dia main banyak. Kalau orang beriman, mana lawan dengan dia tak? Lawan dengan dia. Ayat tu dua. Dia ada soal, dia ada jawab. Dia ada bagi masalah, dia bagi jawapan. Dan kalau yang beriman dengan dia, dia akan dapat pahala banyak. Makna hak ni dia akan bagi dosa banyak. Berlawan. Confirm berlawan. Itu cabaran kita. Cumanya nak tahu yang berlawan dengan kita, yang dosa banyak, yang main banyak tu, apa dia? Apa dia? Hari ni kita bagi. Okay, ayat yang ketiga. Surah Al-Hadid, surah 57. Lepas surah Waqi'ah. Buka. Lepas surah Waqi'ah. Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Hadid. Baik. Ayat yang ke-20. Mari kita tengok ayat yang ke-20. Dia cerita apa kat kita. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ayat ni saya susun bagi jadi nombor 3. Dia akan syarah balik yang dua ayat yang kita baca tadi. Yang pertama tadi ayat yang pertama tadi surah Al-Jasiyah kata apa? Hidup dunia ni, kita apa tadi ayat Jasiyah tadi? Balasan buruk ini bagi kepada orang yang buat main ayat Allah dan dia buat kehidupan dunia ni macam main-main sungguh. Surah Al-Muhammad tadi, orang yang tak ada landasan iman, dia akan main dalam hidup dia. Orang yang ada iman, Allah akan bagi pahala kat dia. Sebab dia tak akan sama dengan yang main. Baik, ayat ni dia akan cerita sebiji-sebiji. Hak kata main tu binatang apa? Betul tak betul, bang? Okey, saya pergi baca nah. Okey, sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahan. Ketahuilah oleh kamu hai sekalian manusia. Betul ayat dia lagu tu. Okey. So dia abang Allah ulang balik. Hai, tahu tak semua, hidup dunia ni semua dia bawa ke main banyak. Apa contoh dia? Sambung. Dunia ni main banyak. Apa dia contoh dia? Yang pertama dia bagi tahu apa? Perhiasan yang
perhiasan yang mengurang lagi, dan dia akan mengajak kamu untuk berbangga-bangga bersama dengan sesama kamu. Aku ada wai suku tau. Nampak? Aku ada wai suku tau. Nampak? Ramai dia kata ni, rumah sana ada beli apa? Dia tanya. Nampak? Dia nak mai. Kita nak compare ya. Mesti nak compare. Maaf. Ni sebab saya balik Pulau Pinang. Kalau saya duduk di Selangor, benda tu tak jadi. Kuranglah sangat. Tapi kalau di kampung-kampung, benda tu jadi. Macam contoh kalau kita di negeri Pulau Pinang, tuan-tuan jarang duduk dengan orang yang berada di KL, jumpa pelakon-pelakon dan sebagainya. Tuan-tuan hanya kenal mereka kot TV ya. Betul tak betul? Jadi bila kita tengok TV, kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, syoknya rumah dia 3 tingkat. Betul tak betul? Wahal hak yang berlakon tu rumah dia setingkat je. Boleh faham tak? Kami hak duduk sana kami tahulah. Kami duduk sana kami tahu ya. Ada yang duduk berlakon yang duduk rumah 2 tingkat, rumah mewah, duduk bawa kereta. Dah kok betul dia bawa Proton ya. Tapi sebab tuan-tuan tak pernah jumpa, jadi tuan-tuan duk nampak hak dalam TV itu saja. Tapi memang hak tu cara betul untuk dunia. Untuk dunia dia akan tunjuk dekat kita supaya tunjuk bagi boleh berlawan. Jadi pakat saling nak lawan. Pakat saling nak, oh tengok dia ni pakai lagu ni. Tengok dia ni pakai lagu ni. Tengok dia ni pakai lagu ni. Cuba tuan-tuan pergi dekat rumah saudara-saudara tuan-tuan yang duduk kat KL kat Selangor apa. Dia pakai lebih kurang macam kita pakai duduk dalam sini ya. Betul tak? Walaupun dia duduk jumpa orang sana duduk. Pasal apa? Dia pun tahu depa ni pun berlakon. Dia tak salah depa nak berlakon, apa tu kerja depa. Cuma kita tak faham. Kita tak faham. Tapi itu memang dunia memang akan buat lagu tu. Allah bang dalam Quran. Okey, sambung. Kalau tak jadi lagu tu, maknanya Quran bohong lah. So Quran cerita benda betul. Tapi apa kita nak buat? Apa benda kita nak bersedia untuk zaman ke depan ni? Cuba tengok. Maafkan saya nah. Tuan-tuan buka TikTok, tuan-tuan buka Instagram, tuan-tuan buka Facebook. Tak ada langsung benda yang tak elok. Semua elok. Suami paling baik ada dalam Instagram. Betul tak betul? Tuan-tuan mengaku tak dengan saya? Hamba jangan bagi aku seorang aja. Hamba jangan bagi aku seorang saja. Hamba kena mengaku. Isteri paling solehah dalam Instagram ah. Isteri paling solehah, suami balik make up lawa. Pembohong. Hamba jangan nak cong kami. Tapi benda tu kena berlaku. Sebab Allah bang dalam Quran. Ayat surah Al-Mulk ayat 14. Allah kata, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah buat kita semua ni? Pengetahuan Allah pasal kita sangat halus. Pasal tu Allah cerita dekat kita. Allah habaq dah ke depan ni kita nak jumpa apa. Cuma bentuk dia berbeza. Orang kata apa bahasa dia? Same game, different people. Tu bahasa dia. Orang yang sama ya. Game yang sama ya. Orang aja beza. Watak-watak aja bertukar. Jalan cerita sama. Jadi Allah habaq dah dekat kita. Dunia ni dia akan ajak kita untuk nak bangga-bangga, nak compare sesama kita. Cuba tadi saya bagi tahu kat tuan-tuan siap-siap. Yang kalau dalam televisyen mau nama berlakon, dia tetap berlakon. Semua benda adalah lakonan. Saya tak kata salah sebab saya kawan dengan mereka. Saya sayang mereka. Mereka pelakon yang baik, orang yang baik, tak ada masalah. Mereka bukan buat jahat kat orang. Tapi bila dunia berlakon, dia ada dia punya syarat cara dia. Dia mesti buat bagi nampak gah, mesti lawa. Kalau tak, siapa nak buka televisyen nak tengok. Kamera pun dia tak mau main kamera kot celah tiang lagu tu. Dia kena main tang sini bawah, duduk pula kat tempat cantik. Kadang-kadang tuan-tuan tengok satu cerita, dia tempat dia yang sama. Bukan nampak macam dia berlakon tempat sama. Kadang-kadang 5 tempat berbeza sebab nak bagi jadi cantik. Nak bagi jadi cantik, dia ada panggil cara nak dummy dia, nak tipu dia. Saya tahu, saya duduk dalam TV. Jadi saya kena habaq kat tuan-tuan. Mau nama yang kuliah ilmu lain. Hak tu tuan-tuan nampak muka ni duduk tegak lagu tu lah sampai habis kan. Kalau yang berlakon, tuan-tuan nampak berlakonan, dia memang semua akan berlakon. Semualah berlakon dalam situ. Tak ada masalah, dia tak salah. Jangan kata, tu dia, mereka berlakon muhung kita. Siapa suruh senang dibohong? Jangan senang kena bohong. Kita belajar daripada pengajaran, daripada cerita tu. Piramli ajak banyak pengajaran kepada kita. Betul tak betul? Cerita Ali Setan. Banyak pengajaran kat kita. Betul? Cerita tu
apa Faizal Husin tu apa? Gila-gila remaja. Banyak pengajaran dekat kita. Banyak. Dia tak salah. Bab depa dedah aurat tu dosa depa. Bab kita ni, kita kena tahu itu lakonan. Dia ada cara dia nak tunjuk kat kita. Tu bukan hidup depa betul. Depa bawa kereta pun bukan kereta betul. Bukan kereta betul. Boleh faham Sambung lagi. Dunia ni apa? Cerita lagi. Dah lah abang kata mainan. Duk suruh bangga-bangga. Sambung lagi. Allah. Semua tu terhad waktunya. Kalau drama pukul 7, 7:30 habis dah. Tak betul, tak betul? Allah Maha cerdik. Tuan-tuan kena faham Allah habaq kat kita. Allah Maha cerdik. Allah habaq dah kat kita. Dunia mesti terhenti waktu. Dia panggil ayat dia macam mana tadi? Semuanya itu terhad. Semuanya ada hadnya. Sebab tu nak bagi tahu kat tuan-tuan, dunia salah satu perkara dia adalah benda yang ada jangka masa dia. Saya ada jangka masa saya. Saya tak tahu esok lusa tulat, saya tak tahu. Lepas itu kalau tuan-tuan tengok ceramah, insya-Allah saya akan ceramah sungguh-sungguh. Tuan-tuan jarang tengok saya ceramah luai lah. Tak pernah lah, insya-Allah. Tak pernah lah mai duk ini baca surah apa tahu. Mana dah nak mengaji selama ni betul dah tu. Saya tak ada lagu tu. Saya akan cerita sungguh-sungguh kat tuan-tuan. Pasal ni khidmat saya. Ni pahala saya. Sebab apa? Dunia dia ada hak dia. Nanti dulu. Tengok saya elok. Tengok saya elok. Oleh itu, kalau suami puan-puan ada yang perangai tak elok, perangai tak elok tu bersifat dunia. Dia akan ada tempoh masa dia akan jadi elok. Kalau isteri tuan-tuan ada perangai yang tak elok, perangai tak elok tu bersifat dunia, dia tetap akan ada had masanya, dia akan habis juga. Semua orang boleh berubah. Kalau ada anak-anak tuan-tuan yang perangai tak elok, perangai itu sifat sementara saja dunia. Dia boleh berubah anytime. Sebab dia ada had masa. Bagi saya tambah lagi boleh? Kalau tuan-tuan ada masalah dalam hidup, masalah tu bukan akhirat, masalah tu masalah dunia, dia akan selesai juga. Sebab dia dunia, dia akan ada had masa dia. Setahun, 2 tahun, 3 bulan, 5 bulan, banjir. Dia akan ada had masa dia. Lepas tu dia akan habis. Corona, tuan-tuan jangan takut, dia tak akan panjang. Allah janji, dia akan ada had masa dia. Siapa kita buat teruk? Betul tak betul? Tuan-tuan darjah 1 setahun ya, naik darjah 2. Mana boleh kekal darjah 1 seumur hidup? Betul tak betul? Boleh? Boleh nampak? Itu dunia. So kita nak lawan benda tu, kita akan melawan benda tu. Dia sementara, kita kena bekal akhirat selama-lamanya. So dia akan melawan. Hak tu cabaran kita. Cabaran tak masuk lagi. Aku duk baca Quran tak habis-habis lagi. Cepat baca habis-habis. Allah. Hak tu rupanya contoh dia Allah bagi tu. Astaghfirullahalazim. Allah kata contoh perumpamaan yang kata dunia ni yang kita nak lawan dengan dia ni. Dia sebenarnya macam Allah bagi turun hujan, pokok semua jadi elok, merah, cantik, tumbuh subur. Kawan ada tu pun, ya Allah, seronoknya. Esok lusa buah tu mati. Esok lusa bunga tu mati. Dia tak kekal. Hak tu rupanya Allah bagi contoh kat kita. Astaghfirullahalazim. Elok kawasan kita nak main Mengkuang ni, duk ada sawah apa semua kan, duk ada bendang apa semua kan. Cuba tengok time sekali lagi dia duk main, hijau cantik, ya Allah. Pergi tangkap gambar elok-elok. Esok lusa kuning, ranak habis. Dia tak akan kekal lama. Dia tak akan kekal lama. Sambung. Allah kata, hujung dia, hamba kena ingat. Yang kita duk kata cabaran yang kita nak lawan tu, akhirat dia ada azab. Hak kata duk main banyak apa semua tu, hujung kita akan jumpa. Kepala pangkai hujung dia tu kita akan jumpa nanti. Baru tahu siapa akai panjang, siapa akai cetek. Oleh itu, apa benda kita nak buat sekarang ni? Jom kita cari penyelesaiannya. So dalam hadis Nabi au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada habaq dekat kita beberapa hadis lah. Saya pun sebab dah habis tinggal 5 minit jalan penyelesaian 5 minit mana nak jadian. So kita bagi sikit-sikit lah elok-elok cantik. Okey, yang pertama,
Kalau tuan-tuan tengok, untuk perkara yang kita hadapi zaman sekarang ini, yang pertama ialah dia mesti akan sangkut benda yang merupakan mainan dalam kehidupan kita. So, bila kata mainan, apa dia? Permainan yang betul-betul permainan. Cumanya masa kini, maaf, ayah ibu, tolong tengok saya, Ustaz. Kalau saya cakap betul, kena hangguk. Anak-anak tuan-tuan dah tak banyak dah buat benda-benda yang melibatkan benda-benda bertukang macam mana kita kecil dulu. Betul tak betul? Anak tuan-tuan tak mencangkui tanah lama dah, betul tak? Dia duduk dengan handphone dah. Betul ya? Dia tak ni apa ketuk paku screwdriver, dia tak buat banyak, betul tak? Kita dulu umur depa kita duk buat macam-macam, betul tak betul? Kita duk reka ambil selotip buat apa semua, betul ya? Anak-anak lah ni tak buat, betul? Cucu-cucu tuan-tuan tak buat, betul tak? Sebab apa? Dia tetap ada permainan hidup, tapi permainan dia dah tukar jadi permainan video game. Dia ada dalam handphone. Dia ada benda lagu tu. Dia tak salah, bagi waktu kat depa, ajak depa disiplin. Sebab tu kena pergi sekolah. Bila pergi sekolah, time tu tak main, balik baru main. So dia ada had masa, dia kena tahu masa tu. Lepas itu dia kena pergi sekolah. Sebab tu tuan-tuan kena sokong anak-anak tuan-tuan pergi sekolah, kena sokong sekolah, kena sokong program sekolah. Sekolah lah had masa kepada anak-anak tuan-tuan. Kalau anak-anak tuan-tuan pergi sekolah, mereka main dengan kawan-kawan mereka, had tu main lain, had tu belajar berkawan. Dia beza dengan duk main handphone lagu tu. Siapa yang pergi sekolah tak pernah main? Tolong angkat tangan. Bohong ah. Ni semua muka panjat pagang lah. Semua kena mengaku. Tak panjat menyeronok kat bawah. Betul tak? Siapa yang biasa waktu kelas lari pergi tandas tak mau masuk kelas? Semua biasa. Saya yakin tuan-tuan muka biasa. Jangan buat muka suci depan saya. Kita semua biasa. Sebab ada subjek yang kita suka, ada subjek yang kita tak suka. Benda tu tetap akan berlaku kat anak kita juga. Tapi adakah bila kita pergi sekolah kita buat lagu tu kita jadi jahat? Tak. Kita sedang belajar. Sebab apa? Dia bukan duduk di rumah. Dia duduk di sekolah. Dia akan belajar takut arahan, takut hukuman. Dia akan belajar benda-benda lagu tu semua. Dia akan belajar rasa sakit bila mana dia buat benda tak betul. Semua benda tu dia kena belajar. Semua benda tu dia kena belajar. Jadi Nabi pesan kat kita, benda yang kita nak jumpa, benda yang melibatkan permainan, satu. Yang kedua, benda yang melibatkan bermegah-megah. Megah-megah ni media sosial lah. Zaman dulu kita tengok lori mai, kereta mai, apa yang mai kan. Kalau nampak lori perabot dulu Vela Design. Betul ya, Vela Design. Saya sebut betul ya, Vela Design. Betul ya, Vela Design. Nampak Vela Design lalu tu, ibu-ibu kita semua duduk tengok, pergi rumah siapa tu. Tu cara dulu. Caralah dia main, dia tak main dengan Vela Design, dia main dengan JNT. Kita tak tahu. Tengok kereta Postman ya. Kita pun tak tahu barang apa dalam tu, betul tak? Tapi sampai-sampai tengok-tengok Thermomix main kat rumah. Alamak. Siapa beli kan? Bila beli, duit jahanam ambil tahu lah. Itu semua. So dia main dalam bentuk lagu tu. Dia main dalam bentuk media sosial. Dia main dalam bentuk media sosial. Dia ada Instagram, dia ada Twitter, dia ada Facebook, dia ada TikTok, dia ada semua benda. Semua benda macam-macam dia ada. Dia ada banyak sangat. YouTube dia ada banyak. Dulu benda ni tak ada. Tapi sama aja. Okey. Seterusnya, maaf, berbangga-bangga lagi satu adalah dalam bentuk WhatsApp lah. Kita menyembang, anak hang mau baik. Betul lah. Minta maaf. Itu betul lah budaya kita kan. Anak hang mau baik. Alhamdulillah anak aku tak banyak lah sangat. Bolehlah 10 Betul tak? Itu standard benda yang akan berlaku. So dia ada dalam WhatsApp. WhatsApp message pula adalah masalah lain. Iaitu dia masalah kepada macam mana kita nak kontrol. Nak hantar, tak hantar. Nak hantar, tak hantar. Benda ni semua kena belajar. Okey, baik. Dah cerita dah semua. Itu lebih kurang ringkas sahaja yang ada masa zaman sekarang. So apa benda kita nak kena buat? Nabi ajak kita apa? Saya baca satu hadis kat tuan-tuan. Hak ni bekal untuk berhadapan dengan semua masalah dalam semua zaman. Kalau saya buat, saya dapat. Tuan-tuan buat, tuan-tuan akan dapat. Boleh? Cuba buka hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-29. Sekejap saya tengok. Boleh dah? Hadis ni panjang. Saya ambil tengah dia saja. Saya ambil tengah dia. Sampai hujung.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Oh, sebelum tu kejap. Bila berdepan dengan masa depan, antara perkara yang tuan-tuan tak boleh tinggal, ini bekal je nak Prof, ialah membaca hadis-hadis Nabi yang Nabi pesan pasal akhir zaman. Ada orang akan rasa, betul ke Nabi ni tahu masa depan? Saya bagi tahu kat tuan-tuan, tengok saya elok-elok. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan Nabi tahu apa berlaku ke depan, bukan sebab Nabi Tuhan. Nabi dapat wahyu daripada Tuhan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, hai manusia, aku ni manusia sama macam hampa, tapi aku dapat wahyu. Surah An-Najmi pula, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan bercakap melainkan wahyu daripada Allah. Bukti dia, Nabi biasa tak dapat wahyu 1 bulan. Ada tak Nabi cakap apa-apa? Tak ada apa-apa. Sebab tu Nabi dapat surah Wadduha. Boleh faham? Boleh faham nah? So Nabi tahu tak masa depan? Tahu. Apa contoh dia? Contoh dia yang pertama, yang saya boleh ingat sekali lalu lah, Nabi naik Bukit Uhud. Betul? Jauh sikit. Bukit Uhud kuat berguncang kerana gembira Nabi di belakang. Lepas tu, sehingga kaki baginda menendang, maka berhentilah ia dari bergoncang, disaksi oleh Sayyidina Abu Bakar dan bakal syahid Uthman dan Umar. Macam mana tahu kata dan bakal syahid? Hadis tu, masa Nabi naik Bukit Uhud, goyang, seronok Nabi naik belakang, Nabi hentak kaki, hey Uhud, jangan goyang teruk sangat lagi jatuh. Pasal atas hang ni ada Abu Bakar dan akan ada 2 orang yang akan mati syahid. Nampak Nabi habaq. Sedangkan Sayyidina Umar mati syahid bila? Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 17 tahun. Maknanya dekat 20 tahun baru Sayyidina Umar syahid, kena tikam dengan apa nama pembunuh Sayyidina Umar itu, siapa nama dia? Ingat tak nama apa? Abu Lu'lu'ah. Dia tikam. Berapa tahun? 20 tahun lepas Nabi wafat. So Nabi habaq ke depan dah. Sayyidina Uthman lepas tu syahid tak? Syahid. Berapa tahun pula? Beberapa tahun pula lepas Sayyidina Umar. Maknanya berapa puluh tahun baru Sayyidina Uthman pula syahid. Sebab lelaki tu panjat ke atas, dia main tikam Sayyidina Uthman tengah baca Quran. Sebab tu kita dululah lah ni, itulah saya pun tak tahulah pasal apa zaman lah tak buat kan. Dulu Quran lama-lama mesti dekat Waliyatul Lataf ada warna merah. Sebab darah Sayyidina Uthman ada datang situ. Waliyatul Lataf mesti ada warna merah. Siapa yang ada Quran lama-lama yang ada warna merah tu simpan tu. Sebab Quran tu kalau buka dekat belakang, nama hak nombor 4 pentasih Quran tu Maulana Syekh Abdullah Bukhari yang meninggal kemarin. Tu pentasih Quran. Kalau dia tasih Quran, dia biar duk ada tanda merah situ. Betul tanda merah tu. Ulama-ulama Quran kata betul. Kita duk main duk kata tak betul. Sebab tu Maulana kot. Kita Maulana. Ulama dulu ambil kira tu, sebab bila sampai ke ayat tu mesti orang anak murid akan tanya, Tok Guru pasal apa tang sini merah? Dia akan cerita fitnah yang berlaku kepada Sayyidina Uthman supaya kita semua berhati-hati. Orang Islam kelemahan dia ialah dia suka cepat kena fitnah. Orang bawa cerita dia sangkut. Orang bawa cerita dia sangkut. Dia cepat nak fitnah orang. Itu kelemahan kita. Wallahu a'lam. Kalau fikir logik kan, Sayyidina Uthman menantu Nabi 2 kali kot. Takkan dia jahat? Takkan Nabi ambil menantu Nabi, orang yang salah 2 kali? Betul tak betul? Dia kumpulkan Quran, nama Quran kita Resam Uthmani. Takkan Sayyidina Uthman jahat kot. Tapi kita tak boleh nak fikir time tu. Orang-orang Islam masa zaman tu dia terlalu kuat fitnah. Sama macam kita hari ni jugalah. Tuan-tuan janganlah duk kata kita selamat. Alah macam kita tengok TV pun kena tipu tu. Betul tak betul? Hati-hati jaga diri. Lagi ada satu hadis
hadis yang ke-6 daripada hadis Arba'in Imam Nawawi, hadis ke-6 pasal al-halal bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma amrun mutasyabih. Siapa rawi dia? Daripada Sayyidina Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa ardah. Tu kepala hadis dia. Siapa Sayyidina Nu'man bin Bashir? Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah seorang baby yang lahir 8 tahun 7 bulan sebelum Nabi wafat. Maknanya masa dia lahir, Nabi baru sampai Madinah, lebih kurang setahun lebih. Masa mak dia bawa Sayyidina Nu'man bin Bashir dekat Nabi, Nabi senyum. Nabi habaq kat mak dia, anak ni akan ada kehidupan yang sangat baik, tapi dia akan mati syahid. Nu'man bin Bashir meninggal dunia umur berapa? Dia lahir 8 tahun 7 bulan sebelum Nabi wafat. Dia meninggal umur 84. Nabi habaq berapa tahun ke depan tu? Jadi Rasulullah janganlah kita duk kira macam kita. Dia Rasulullah, dia Habibullah, dia Nabiullah, dia safwata khalqillah, dia imam ar-rusli, imam kepada segala rasul. Kita kalau baca pasal Rasulullah, janganlah kita cepat sangat rasa macam Nabi ni macam kita, tak tahu apa semua. Janganlah macam tu. Kita kena yakin Nabi bila dia habaq ke depan, betul dah tu apa yang Nabi habaq ke depan tu. So hadis ni saya baca sebagai bekal untuk kita. Okey, baik, sambung. Saya baca hadis ni daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Kemarin dekat Kebun Sirih saya baca atas saja. Hari ni saya baca sambungan bawah dia. Hadis bawah ni mending. Yang semalam tajuk dia pasal masa depan juga, tapi atas ni bekal dia. Yang tajuk hari ni bawah dia bekal dia. Sayyidina Mu'adz tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang boleh bagi saya masuk syurga jauh daripada neraka?" Nabi kata, "Hang tanya ke aku ni soalan yang dahsyat. Hanya boleh ringan bagi orang yang Allah ringankan pada dia." Okey, cantik dah. Lepas tu Nabi habaq apa? Bertakwa pada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Settle. Tu yang semalamnya. Hari ni sambung. Nabi kata dekat dia, thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? "Ala adulluka ala abwabil khair." Inilah nak abang untuk kita hari ni. Kita nak berdepan ni, nak bertembung ni. Nak bertembung ni kena ada bekal. So apa bekal kita? Nabi habaq. Thumma kata Nabi, "Ala adulluka ala abwabil khair." Mau tak saya ajak dekat kamu semua pintu kebaikan bila kita nak bertembung ni, apa benda bekal kita nak ada? Mau tak? Jawab para sahabat, jawab Sayyidina Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Cerita. Nabi kata, "As-sawmu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Nabi habaq benda tu dulu. Lepas tu Nabi sambung, "Wa sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u nara." Sedekah akan menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Apa maksud dia? Ada orang dia kemah, dia boleh puasa. Ada orang macam kita, puasa tak apa kemah. Betul ya? Ramadan tu kira gagah. Ramadan tu kira gagah. Tu pun tiap-tiap hari duk tunggu bila nak gastrik. Duk tunggu bila nak gastrik, pasal boleh penting. Hak tu level kita. Jadi level kita, Nabi habaq hak kedua tu. Apa dia? Bagi sedekah. Pasal kita akan ada banyak dosa. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak, banyak dosa. Sama macam saya. Kita akan banyak dosa. Hapuskan dosa kita dengan banyak bagi sedekah. Sebab apa? Bila bertembung lagu tu, bukan semua orang selamat berenang. Pasti akan ada lemah. Nabi tahu umat Nabi macam mana. Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Tuan-tuan tahu tak pasal apa? Cuba cari dalam tu, baca hadis ni. Pandai tulis jawi dalam tu, dalam handphone tu boleh tulis. Handphone tu masuk Islam tak? Ada jawi. Cuba tulis, "Innama ummati hadza rahmatun." Sesungguhnya umat aku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya umat aku ini, kata Nabi, umat yang dirahmati oleh Allah. Mereka tidak akan ditimpa dengan apa-apa azab. Maknanya, mereka tak akan ada azab yang kekal di akhirat. Kecuali di dunia, mereka akan kena 3 benda. Mereka akan kena fitnah, mereka akan kena gempa bumi,
dan mereka akan kena pembunuhan. Nabi habaq. Jumpa. Okey, baik. Tak apa-apa, sebentar cari. Tapi saya dah habaq, saya siap. Ada satu hadis Nabi atau kama qala, Nabi sebut. Nabi kata hadis ini ada dua. Satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Kalau yang saya baca tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Depa bagi tahu dalam hadis, depa kata apa? Nabi kata, umat aku ini umat yang dirahmati oleh Allah. Mereka tak akan ada azab yang kekal ke akhirat. Maknanya semua akan keluar masuk dalam syurga. Berkata Syekh Allah, siapa nama Syekh dekat Mesir tu? Dia kata syurga, neraka ni akan ada 7 lapis. Satu lapis tu untuk orang Islam saja. Yang mana yang kena masuk neraka, mereka akan masuk lapis tu. Dia tak akan campur dengan orang bukan Islam. Mereka akan masuk dalam tu. Mereka kena godam semua dalam tu. Tapi semua orang akan keluar. Bila orang Islam semua keluar, neraka tu pun Allah Ta'ala akan musnahkan juga. Jadi neraka akan tinggal 6 je. Semua dalam tu orang bukan Islam. Yang orang Islam ni tak ada dah. Semua akan masuk dalam syurga balik. Itu jawapan yang Nabi bagi. Nabi kata apa? Umat aku dirahmati. Jumpa. Umat aku dirahmati. Tidak akan ada azab yang kekal. Kecuali atas muka bumi dia akan kena. Atas muka bumi tak boleh lari. Dia akan kena. Apa dia? 3 benda. Fitnah yang kita bincang hari ni. Dia akan kena bunuh. Dia akan kena gempa bumi. Pasal itu berlaku tsunami, gempa bumi dekat Indonesia. Apa dia akan berlaku? Dia akan berlaku lepas ni banyak. So kita kena bersedia. Patutnya, maafkan saya lah Prof, maaf. Patutnya di peringkat macam universiti, USM dan sebagainya, kena kaji hadis-hadis lagu ni. Kena buat preparation, apa benda nak kena prepare, ikut dia punya kronologi Nabi bagi tahu. Mula-mula fitnah, lepas tu gempa, lepas tu pembunuhan. Benda tu boleh berlaku kat negara kita. Kalau dia dah berlaku fitnah, dia akan berlaku gempa. Bila dia berlaku gempa, dia boleh main level bunuh-bunuh ni dekat negara. So kita kena prepare dengan kita punya sistem, kita benda tu. Nabi habaq. Wallahu alam. Tapi nak abang tak? Bila bertembung, Nabi tahu tak semua orang akan berenang. Ada yang tenggelam. Bagi sedekah, dia ampun dosa kita macam mana ayam padam api. Sambung. Wa salatu rajuli fi jawfil laili. Ni semua pintu kebaikan. Dan kalau sedekah tak ada duit nak bagi sedekah, tolong bangun sembahyang malam. Siapa yang tak ada duit nak bagi sedekah, tolong bangun sembahyang malam. Lepas tu Nabi baca. Ni dia tulis. Summa tala. Kemudian Nabi membaca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Macam mana tahu sampai ya'malun? Dia tulis dekat sini. Hatta balagha ya'malun. Kata Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi baca sampai ya'malun, sampai ayat saya baca tadi. Ayat yang ke-16, 17. Nabi kata apa? Kalau tak ada duit nak bayar supaya Allah ampun dosa kita, bangun sembahyang malam. 2 rakaat pun tak apa. Allah ampun semua dosa kita. Allah ampun semua dosa kita. Sebab Nabi tahu kita tak mampu. Kemudian Nabi sambung. Thumma qala, kata Nabi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Mau dah aku ajak ke hang apa dia tiang kepala kepada segala amal, tiang dia, puncak dia apa dia? Mau tak? Sayyidina Muaz bin Jabal kata, "Nak ya Rasulullah, cerita aku nak tahu." Maka Nabi bagi tahu, kata apa? Nombor 1 ra'sul amri al-Islam. Pokok kepada segala amal Islam. Sebab tu tuan-tuan, tolong pesan dekat keluarga, termasuk saya. Pesan kepada keluarga kita semua, tolong jangan keluar daripada agama Islam. Tuan-tuan dengar saya pesan ni, rasa macam mustahil benda tu nak berlaku. Dah. Keluar Islam ni satu benda yang kita kena pesan turun-temurun. Tuan-tuan kena pesan kat keluarga tuan-tuan, keluarga abah, Islam, ahli sunnah wal jamaah, mazhab Imam Syafi'i. Kena habaq lagu tu. Biar cucu, anak semua tahu. Kena tahu kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Imam Syafi'i di Malaysia, dan kita ikut Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dengan Sayyidina Imam Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Kena habaq kat depa, itu kita punya kiblat. Tiang dia Islam.
Islam yang mana? Islam yang kita sebut tadi. Bukan Islam Syiah. Tak boleh pakai Islam Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Qadiani, apa semua, Matahari, apa semua. Tak boleh pakai lagu tu. Sonok tak sonok cerita lain. Faham tak faham sudah? Tak boleh lagu tu. Islam dia ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dia kata, pokok isni adalah Islam Nabi habang. Islam yang mana? Islam ahli sunnah wal jamaah. Sambungan dia, apakah tiang dia? Semayang. Pasal itu orang tua-tua pesan kat kita semua, hampa nak buat apa buat, mayang jangan tinggal. Betul tak betul? Sebab mereka tak boleh nak bagi dalil banyak-banyak kat kita. Kita pun tak apa nak mau dengar. Jadi dia abang benda simple dia. Hampa nak buat apa buat, mayang jangan tinggal. Sekurang-kurangnya dalam hidup kita bila kita semayang, kita tak tinggal baca selawat kat Nabi. Sebab siapa yang tak baca selawat kat Nabi, semayang dia tak sah. Betul? Tu rukun semayang yang ke-11. Betul? Kurang-kurang kita sebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kenal kita ke akhirat esok insya-Allah. Semoga Allah bagi kita dapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Apakah puncak dia? Jihad. Ni paling tinggi ya. Ni saya pun tak pandai nak cerita, saya pun tak tera sangat jihad. Dia dah. Lepas tu Nabi habaq kat Sayyidina Muaz akhir. Tera pun Nabi. Dia habaq mula-mula dia habaq benda besar. Lepas tu dia perinci sikit, dia suruh puasa, dia suruh sedekah, dia suruh sembahyang malam. Agak sikit tak apa nak lepas sikit, dia bagi tahu, ni hang duduk dalam Islam sudahlah, kalau hang tak rasa tak lepas, hang rasa tak boleh nak jaga Islam, sembahyang jangan tinggal juguklah. Lepas tu kalau hang rasa kemas sikit, hang pergi jihad. Yang tu bentuk hang. Rasa tak lepas agak, Nabi habaq lagi. Summa qala, kata Nabi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Mau dah aku cerita benda hak dia pegang semua yang atas tadi tu. Benda yang Nabi habaq ni, dia pegang semayang, dia pegang jihad, dia pegang Islam, dia pegang puasa, dia pegang mayang malam, dia pegang sedekah, dia pegang syahadah, dia pegang semayang 5 waktu, dia pegang puasa, dia pegang zakat, dia pegang haji. Dia mau dak aku ajak, Nabi kata. Sayyidina Muaz kata, mau bala ya Rasulullah, ceritalah mai kat aku. Nabi buat macam ni. Dalam ni disebut fa akhadha bilisanihi. Lepas tu Nabi kata kuffa alaika hadha. Nabi buat macam ni. Tengok saya. Masa hadis ni Nabi cakap kat Sayyidina Muaz, Nabi buat macam ni. Fa akhadha bilisanihi. Nabi buat. Nabi pegang lagu ni. Bukan pegang lidah Muaz, Nabi pegang lidah Nabi. Nabi pegang. Lepas tu Nabi kata, kuffa alaika hadha. Hang jaga lidah hang elok-elok. So kita dapatlah jawapan malam ni. Bila bertembung cabaran, benda yang paling penting nak jaga, tolong jaga lidah. Jangan tulis ikut dan. Jangan komen semua benda. Jangan bercakap semua benda. Sebab tuan-tuan dengan saya, kita kena mengaku kita tak alim semua benda. Jadi jangan buat pandai. Jangan cakap pasal agama. Jangan. Cakap ke orang pasal Allah, pasal kebesaran Allah, pasal Rasulullah. Benda tu kita boleh baca. Pasal hukum hakam, pasal benda-benda yang melibatkan benda hukum hakam Imam Syafi'i, ulama. Jangan cakap. Jangan cakap. Sebab kita tak pandai. Pegang yang ni. Sebab bila kita tak pegang yang ni, Nabi kata tadi, bila Nabi pegang, Sayyidina Muaz, saya sambung, saya ringkaskan. Laju ni, 5 suku, 9 suku ni. Nabi kata apa? Sayyidina Muaz kata, Sayyidina Muaz kata, adakah satu orang itu akan diazab kerana lidah dia? Nabi kata, hang ni Muaz, hang tak tahu ke? Betul, baca. Nabi cakap lagu tu. Hang ni Muaz, hang tak tahu ke berapa ramai yang kena seret muka dia dekat akhirat esok? Bukan pasal muka dia, pasal lidah duduk kat muka. Nabi abang lagu tu. Lepas tu saya pesan kat tuan-tuan, tolong hadis riwayat Imam At-Tirmizi, qala hadis hasanun sahih. Hadis ni hasan sahih. Maknanya hadis sahih lah. Lepas tu saya nak beritahu tuan-tuan apa dia? Kunci pertama sekali malam ni, tolong jaga lidah. Jangan duk bercakap tak ketahuan Allah, jangan komen tak ketahuan Allah, jangan tulis. Ingat, kita boleh delete. Yang ni tak delete Ni. Aman jangan mengengur dengan dua ni. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi setiap orang dia ada yang mencatat, dia jaga dia. Kiraman katibin, penulis yang mulia. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua benda yang kita duk tulis. Semua dia tahu. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Dua-dua ayat ni saya baca. Kenapa saya baca yang pertama, lepas tu saya baca yang kedua? Sebab masa saya dengar daripada arwah Datuk Arunin pun, Datuk Arunin baca lagu tu juga. So saya baca lagu tu juga kat tuan-tuan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Lepas tu Datuk Arunin akan baca ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak adalah, yarhamkallah, tidak adalah yang kamu cakap melainkan raqib atid, tulis semuanya. Bab tu jangan belajar kawal diri. Kalau tak boleh puasa. Kalau tak boleh puasa, sedia duit banyak-banyak. Bagi sedekah supaya ampun dosa yang kita duk tulis, duk cakap tak ketahuan. Tak ada semua tu, bangun malam. Kalau tak bersedia nak puasa, tak ada duit nak sedekah, tak larat nak bangun malam, jaga lidah. Jangan duk buat tak ketahuan lah. Rugi masa depan kita. Semoga Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan dan juga saya. Dan Allah bagi kita kebaikan atas sebab kita guna formula yang Nabi bagi kepada kita. Saya pun sebenarnya tak tahu betul tak yang saya cakap ni selari dengan yang Nabi nak. Cuma saya mengharapkan dia sama dengan apa yang Nabi dan ulama nak. Jadi sebelum kita akhir, marilah sama-sama kita selawat kepada Nabi SAW. Saya ajak tuan-tuan selawat dengan cara OKU sekali hari malam ni. Kita selawatlah ramai-ramai sekali lagi. Lepas tu kita habislah majlis kita. Sampai jugalah 9.20 tu. Minta maaf lah nak ambil masa tuan-tuan. Esok kerja kan. Minta maaf. Saya baca dulu. Tuan-tuan dengar dulu. Rasa senang nak ikut, baru kita ikut. Bagi saya baca dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Senang? Senang Okey, kita cuba. Saya baca, tuan-tuan baca. Saya baca, tuan-tuan baca. Jangan baca sekali. Saya baca, tuan-tuan baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sambung Sayyidina Muhammad. Okey, ngam. Okey, kali ni kita buat yang OKU punya supaya tangan kita pun biasa selawat. Alright? Ni Ustaz Nizam ajak, saya suka dia, ambil dengan dia. Takkan nak selawat dia aja, buat juga cara dia juga, ikut dia, bagus. Dia ajak. Esok tangan ni kata, ya Allah, aku bisa selawat kat Nabi. Settle. Allahumma. Tadi kami talaqi tau dengan orang OKU. Ambil sanad betul you tadi dengan dia. Tadi ada orang OKU kat Masjid Perda tadi. Kita kata ada, kak ustazah bolehkah kami selawat OKU? Ustazah kata betul tak betul. Dia kata okey, kita tengok lah orang OKU. Lepas tu dia kata boleh. Dia buat lagu tu. Ni kira boleh tau. Ni bukan motor. Ni bukan wai suku, jangan silap. Ni boleh maknanya. Dia kata ngam lah, boleh lah, boleh bagai. Ngam lah. Kita talaqi you tadi. Okey. Allahumma. Sekali lagi. Allahumma salli ala. Dia tarik mai, dia tarik lagu tu. Bukan tum-tumbak. Apa lagu tu? Dia tarik mai duk lagu tu. Okey. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi keluar lagu tu, dia masuk kat dada. Kita baik kat hati kita lah. Ada Rasulullah duduk kat hati kan. Patutnya Muhammad takat tu ya. Saya kata boleh tak kalau saya nak buat lagu tu tarik pergi kat hati, teringat Rasulullah. Dia kata ngam, boleh. Lagu tu lagi dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu kira ngam. Dia kata okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan buat sendiri pula. Cuba. 1, 2, 3. Selerak dah aku perasan. Tak apalah, cuba bila tak kita yang bantu. Okey, 1, 2, 3. Allahumma salli ala, cari tak jumpa pakai dah, Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca, saya sambung. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, cinta Rasulullah. Tuan pengerusi, cinta Rasulullah. Abang Zaki, cinta Rasulullah. Radio Mutiara, cinta Rasulullah. Surau Al-Hanan, cinta Rasulullah. Ibu dan kakak, cinta Rasulullah. Abang dan bapa, cinta Rasulullah. Semua jemaah, cinta Rasulullah. Hujung saya lah, Ustaz Don juga, cinta Rasulullah. Semua sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'an al-azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwi bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.